Hai guys, kami Effendi. Kami Awis. Jadi hari itu kami akan membuat ulasan buku yang bertajuk Johor. Buku itu ditulis oleh Kamarul Arifin dan diterbitkan pada tahun 2019 oleh White Coat Enterprise. Jadi buku masih baru lagi 2019, buku tahun lepas. Jadi buku tu apa ceritanya tu? Okey. Buku itu adalah kompilasi cerpen pendek yang mengandungi episod-episod yang seram. Cerita seram, cerpen pendek yang seram dikumpulkan dalam satu buku yang ditulis oleh Cik Kamarul Arifin. Dan buku itu juga berlatar belakangkan negeri Johor. Yes, negeri Johor. Jadi nak cerita sikit pasalnya pun tajuk tu memang unik lah. Kami suka tajuknya sebabnya gabungkan nama negeri dan dia gabungkan genre buku tu menjadikan satu tajuk yang bernama Johor. Yes. Jadi mungkin kita orang si pernah lagi nanggar buku tu ataupun si tahu kewujudan buku tu dekat pasaran. Buku tu available ataupun terdapat di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Jadi kalau sesiapa yang berminat untuk pinjam buku tu boleh datang ke Pustaka Negeri Sarawak Miri. Betul. Untuk meminjam Johor dan merasai sendiri keseraman cerita yang dipersembahkan oleh Kamarul Arifin, penulis buku tu. Okey. Lepas tu kami doakan terus dengan episod yang pertama yang terkandung dalam buku tu. Okey, yang pertama sekali yang terkandung dalam buku tu adalah episod di antaranya episod Banglo Taman Rinting. Okey, Banglo Taman Rinting. Tapi kita dengar selalu cerita banglo tau. Dengar banglo aja mesti orang wow, kacak banglo besar. Jadi biasa kalau bangunan besar tu, biasa kalau macam bangunan besar yang terlalu banyak ruang. Terlalu banyak ruang. Jadi kalau terlalu banyak ruang, kalau orang dalam rumah yang sikit, jadi ruang selebihnya ya. Apa jadi? Ya, jadi kami selalu imagine kalau macam kami berada di satu macam contohnya di rumah yang besar, and then kita seorang di sini, kalau macam contoh kita terdengar ada satu bunyi kat dapur ke apa, kita akan terus imagine benda mistik. And then benda menyeramkan. Ada yang menyeramkan. Jadi teruskan dengan cerita Banglo. Okey. Banglo tu yang menceritakan tentang seorang pembeli ya tadi. Okey, pembeli banglo tu nya kira dah mengalami proses pembelian yang berjalan lancar lah. And then bila tiba masanya tadi untuk ngambil kunci ya, and then nya nak ngangkat banglo yang dibelinya, suddenly cuba dekat. Apa jadi? Banglo yang hilang macam ni aja. Macam ni banglo hilang. Banglo yang besar boleh hilang. Banglo ya, yang hilang macam ni aja. Yang tinggal cuma tapak banglo dengan tangga aja. Nakkan pelik. Sampai hari tu masih menjadi persoalan orang kesini pergi banglo tadi lah. Bayangkan kita orang nak beli rumah, kaya dah dapat kunci. Tiba-tiba bila kita nak pergi ngangkat rumah yang saya dah tapak je tinggal. Sini tunjuk rumah ya. Dalam tu ada menceritakan berdasarkan perbualan orang lah, ataupun dari mulut ke mulut, mengikut ditulis di situ banglo ya hilang disebabkan oleh pembeli sendiri. Pembeli menggunakan duit yang haram lah, ataupun melakukan satu perjanjian lah, yang di sebaliknya ia adalah punca banglo yang hilang sampai kini tu. Tapi tapak yang kini tu saya dah lagi tapak yang dah digantikan dengan tempat beribadat lah, rumah tempat beribadat. Jadi cerita banglo tu nya cuma menceritakan pasal kehilangan banglo aja lah. Banglo aja. Dan yang masih menjadi persoalan sampai kini itulah dari mulut ke mulut penceritaannya. Okay, kami pernah dengar cerita tu sebelum kami baca buku tu lagi lah. Memang ada pernah terdengar cerita yang pasal kehilangan banglo, mesti kehilangan banglo yang hilang macam ni aja. Si tahu sini tujuannya. Okay, the next episode mungkin Cik Awis boleh. Okey, cerita yang kami suka dalam tu, ni ada banyak cerita tapi kami pilih sedikit aja lah. Mungkin ada antara yang seram, kisah berkenaan dengan iPhone. Mungkin kita imagine tu iPhone tu mesti iPhone yang canggih lah, macam ni yang boleh jadi seram. Macam ni telefon boleh jadi seram. Jadi macam dunia kini tu, telefonnya kalau pula kita rasa takut sebab ada orang yang tidak dikenali yang call kita, message kita kan. Tapi telefon tu juga yang ada kaitan dengan benda mistik yang benar-benar dialami oleh penulis tu lah. Jadi penulis tu ni ada sikit iPhone. Okey. Kisah yang kisah iPhone tu diletakkan di bawah tajuk Tanah Perkuburan Mahmudiah. Okey, jadinya kisahnya bermula daripada satu malam. iPhone penulis tu tiba-tiba hidup kediri macam ni, macam ada orang berkelakar dengan Siri. Kita tahu Siri tu
nya mesti ada second interaction baru nya dapat receive, nya nerima arahan. Betul lah, macamnya perlu ada seorang nak kelakar dengannya dulu, barunya responnya si dapatnya nak Kelakar seorang diri ngengkeh nak madahnya hai hello assalamualaikum macam mana, mesti ada seorang gerakkannya. Jadi penulis tu dia terjaga bila sirinya kelakar dengan seseorang. Ya heranlah, mungkin ininya kan atau apa kan nak, tapi bilanya perhati benar-benar dekat mejanya ada seorang, macam ada kelibat seorang nemiak lelaki macam kelakar dengan Siri lah. And then nya gini lah mana bilanya terjaga lah. Terjaga pagi esoknya ya. And then yang nanggap perbualan di handphone ya, perbualan Siri ya, macam ada sesuatu lah, macam ada message sebelum Siri ya reply. Macam tol yang dalam bahasa orang putih tol tinggi, tol long panjang, saya SIRE. Tapi macam di yang memang word orang putih. Tapi bila dikelakar macam kita kelakar dah ya, macam cakap benda ya, tolong saya, macam tolong saya. Kiranya bagi hint melalui handphone. Yes. Lepas ya, pada satu malam lagi nya driving, lepas ya tiba-tiba nya activate balik handphone nya Siri ya. Entah macam ni, nya saya ada kelakar, saya ada apa, Siri yang terus beri directionnya, go 200 meters go left, 200 meters go right, apa semua nak. Nya macam si puas hati, apa nak telefon aku tak nak madas sebenarnya. Kira handphone nya pandai-pandai ngembaknya pergi sini. Nya ikut aja lah. Nya ikut aja sampai ke hujung destinasi yang dekat sikit stesen bas. Banyak stesen bas ya, dekat belakang ya tanah perkuburan ni lah, tanah perkuburan Mahmudiah. Di sini bilanya dah sampai sini yang macam lemah, macam tak ada kerasukan juga lah, tapi si juga dirasuk. Mujur masa ya ada dua orang yang lalu jalannya, nangganya terus macam dolong yang mbaknya balik. Macam ni lah. Tapi apa hal yang telefonnya kena rasuk, ayah si tahulah. Hanya just macam ceritanya dah mula dekat tengah-tengah. Sebabnya tu cerpen aja. Yang ketiga lagi, pernah dengar cerita pasal hantu kumkum. Pernah. Dalam cerita tu nya menceritakan hantu kumkum tu. Hantu kumkum tu semestinya seorang perempuan teh. Mengikut dalam penceritaan tu, hantu kumkum tu merupakan seorang perempuan yang kacak lah. Tapi dalam kekacakannya tadi lah yang mengamalkan ilmu hitam untuk mengekalkannya kacak teh. Jadi maksudnya dia tu menggunakan ilmu yang nak kekal kacak sampai bila-bila lah. Betul. Bilanya pergi ke sini tempat, orang akan ujinya, kacaknya perempuan tu, kacak ni kita macam yalah. Macam bangga rasa macam dia kena puji tu. Dia kena puji. And then nya si puas hati bah, bilanya macam banyak gila orang ujinya. Nya tahu nya si boleh nangga cermin, nya dah pantang kita dah untuk kekal kacak. Entahnya si boleh nangga cermin dalam cermin jangka masa yang lama. Maksudnya macam kena tahan lah. Macam kita berpuasa lah kalau kita nak ngamalkan ilmu tu. Dalam cerita tu lah, tapi bukan dalam real life lah. And then si puas hati je tadi, di tangga je jual cermin. And then serta-merta bukannya terus dijai. Astaga. Yalah, sampainya orang kan pantang. And then bilanya mukanya jadi jai, untuknya kembali jadi kaca balik, nya mesti ada lagi pantang larangnya. Apa pantang larangnya? Pantang larangnya adalah nya mesti menghisap ataupun menyapu darah perawan dekat mukanya. Serang. Nama ni pada cerita ya dilatar belakangkan pada tahun 1990-an macam ya lah. Nya akan ngagak ke rumah lah ataupun kampung ke kampung, nya akan ngetok pintu lah. And then wanita tu tadi nya bawa kuda. Mungkin kita nangga kuda mesti nampak mata aja. Ada setengah orang akan mudahnya hantu kuda. Hantu kuda, mungkin kita orang ingat masa dulu, masa zaman kami kecil sekolah rendah dulu, famous tu dekat newspaper apa semua ada cerita pasal hantu kuda naik kancil warna merah. Tapi yang tu hantu kumkum. Kenanya namanya hantu kumkum sebab bila nya agak sigi-sigi rumah ya, nya akan ngetok pintu, tok macam ya, nya akan ngetok, bila orang buka, nya si dapat memberi assalamualaikum.
saya dapat mengucapkannya. Nya cuma dapat madah kom aja. Dari sialah nya dapat didetek orang kampung nanti bahwanya itu adalah hantu kumkum, perempuan yang memakan ilmu hitam tadi lah. Okey. Dalam versi yang dimodernkan lagi, okey, nya tadi pakai kancil warna merah. Tadi lah. Ajalah. Okey, ia adalah cerita pasal hantu kumkum tadi. Kata mana ada orang beri salam nak ketuk-ketuk kaya nyebut kom aja, cek dulu lah. Baru buka sebarang. Okey. Betul? Ada sikit lagi lah ya cerita untuk hantu kumkum tu ya. Betul. Okey, ada lagi sikit cerita dalam buku tu berkaitan dengan mall. Ada beberapa cerita lah yang berkaitan dengan mall, tapi kami ambil sikit je. Aeon Mall Tebrau. Tajuknya Aeon Mall Tebrau. Jadi apa yang berlaku dekat Aeon Mall Tebrau tu, kisah benar penulis lagi lah. Jadi penulis tu nya seorang doktor. Jadi nya pun social life ataupun apa masa rehatnya, nya si menentu, nya ikut shift. Kalau nya nak nangga wayang, nya pun terpaksa ambil tayangan tengah malam lah, lekatnya habis kerja baru nya pergi mall tu. Jadi ada satu malam tu, nya pergi mall lah, Aeon Mall Tebrau tu. And nya nak nangga sikit tayangan laut malam, mungkin dalam pukul 10, pukul 11 macam ya. Nya pergi movie lah. last movie lah. Nya pergi seorang diri. Dekat Aeon Mall Tebrau nya ada parking bertingkat. Jadi kawasan parking bertingkat yang selalu tempatnya parking ada full. Jadi ada sikit level tu yang seat banyak kereta. Jadi nya pun paksia lah. Nya parking sebelah kereta Proton Saga no first edition baru yang mula-mula keluar tahun 1980-an. Nya parking sebelah kereta Saga. Tampaknya ada fikir apa-apa lah, just dekatnya parking. Nya masuk ke dalam mall nya pergi wayang, nya nak wayang. Dekatnya habis nak wayangnya, nya balik angkat keretanya. Masanya nak buka pintu kereta, nya rasa macam ada orang nangganya dari dalam kereta lah, macam ada perasaan lah, macam kita pergi somewhere nak. Insting yang rasa macam diperhatikan. Kita akan dapat rasa je. Dapat rasa je. Dekatnya menoleh, nya nangga dekat kereta Proton Saga ya. Padahal kereta Proton ya macam dah ditinggalkan lama di sini dengan keadaan cermin berlumbun. Dengan foto apa semua nak sarang laba-laba lagi. Sarang laba-laba lagi. And then nya macam nangga macam nya ketuk-ketuk ke pintu, takut ada orang ke apa nak. Dekat ya ada bunyi macam orang minta tolong daripada dalam. Nya sebagai seorang doktor, nya si dapat nak macam munda dengar orang minta tolong, nya mesti tolong. Takutnya benar-benar orang yang dalam kesusahan bah. Nya terus ambil yang punya apa namanya tu steering lock. Yang terakhir untuk pecahkan cermin kereta ya, sampai cermin kereta pecah, yang angkat dalam nun saya ada apa-apa, tapi ada bau busuk, bau bangkai apa semua keluar daripada dalam kereta ya. Kebetulan masa saya ada security guard datang lepas nangganya, nanya apa polahnya di sini. Ya kata doktor tu penulis tu ada macam ada orang dalam kereta tu siapa pun kereta tu. Ya barulah security guard dan bercerita padahal kereta tu dah lama ditinggalkan di sini. Ya adalah kereta curi. Jadi dah buat laporan polis apa semua. Saya dah menuntut kereta ya. Jadi kereta ya kekal di area parking yang mall aja. Tapi yang pun sejarah agak kereta ya agak just madah kawasan agak keras ya. Yang pun background story apa hal dengan Proton yang ada cerita lah, yang just cerita pendek bah. Macam yang ceritanya. Okay. Ia adalah antara kompilasi yang kami dua awis review hari itu. Okay. Stay tune untuk kami dua. Stay tune bersama. Kita dua ada lagi pengreview lain yang akan membuat book talk pada sesi akan datang. Okay. Jumpa lagi. Bye guys. Terima kasih guys. Like, subscribe, like and share.